Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Azlina binti Adnan, penyaja tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Lunas. Video ini disediakan oleh pihak sekolah sebagai salah satu alternatif bagi menyalurkan maklumat kepada para pelajar mengenai pakej mata pelajaran elektif yang ditawarkan oleh pihak sekolah kepada para pelajar yang merangkumi 3 pakej utama. Yang pertama, pakej STEM. Yang kedua, pakej kemanusiaan. Dan yang ketiga, pakej PVMA. Selepas para pelajar mendengar taklimat daripada video ini, pelajar diminta untuk mengisi Google Form yang akan diberikan oleh guru kelas masing-masing melalui WhatsApp group ataupun Telegram group masing-masing. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan taklimat pakej mata pelajaran elektif Sekolah Menengah Kebangsaan Lunas. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya Cikgu Syikir yang mengajar matematik tambahan di Sekolah Lunas. Ada 3 orang cikgu matematik tambahan. Yang pertama saya, yang kedua Cikgu Azlina, yang ketiga Cikgu Mona Liza. Okey, so untuk matematik tambahan, bila sebut matematik tambahan, kamu kena tahu apa itu kepentingan matematik tambahan. Okey, kepentingan dia ni kamu boleh bila kamu belajar matematik tambahan, kamu akan tahu untuk berfikir secara kreatif. Okey, kita kena tahu bidang kerjaya apa yang kita nak apabila kita ambil matematik tambahan. Yang pertama, bidang kejuruteraan, bidang perisian komputer, bidang kewangan dan juga pelbagai lagi bidang yang ada kat luar sana yang kamu boleh ceburi bila kamu ambil MAT. Okey, seterusnya kita kena tahu sebelum kamu nak ambil MAT, apa kemahiran asas dan topik asas yang kamu kena kuasai. Kemahiran asas yang kamu kena tahu adalah kena hafal sifir hingga sifir 12. Itu wajiblah. Yang kedua, mesti boleh mengira tanpa menggunakan kalkulator bagi operasi asas, iaitu tambah, tolak, bahagi dan juga darab. Okey, topik asas yang kamu kena tahu adalah yang pertama, algebra. Kedua, pecahan, persamaan linear dan juga indeks, trigonometri. Itu adalah sebahagian daripada topik asas di tingkatan 3 yang kamu kena mahir bagi mengambil matematik tambahan tahun ini. Okey, di Sekolah Lunas ada 3 kelas yang menawarkan pakej matematik tambahan. Pertama adalah kelas STEM 1, STEM 2 dan juga KM 1. Untuk masuk ke kelas ini, sekurang-kurangnya mesti dapat C bagi ujian matematik di tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi kamu boleh tengoklah kamu sesuai atau tidak berada di kelas-kelas ini. Kelas STEM 1 dan kelas STEM 2 menawarkan pakej sains. Bagi kelas pakej STEM KM 1 dan juga STEM 2 menawarkan account. Jadi kamu boleh pilihlah kalau kamu dah menetapkan fikiran kamu di mana bidang yang kamu nak dan subjek apa yang kamu nak belajar. Kamu boleh pilih di ketiga-tiga kelas. Ketiga-tiga kelas ni semua ada MAT. Tapi untuk belajar MAT, kamu perlukan 3 sikap yang penting. Yang pertama, kena mula daripada awal. Yang kedua, kena rajin buat latihan. Yang ketiga, rajin bertanya. So, bagi yang mengambil MAT, selamat berjumpa di kelas tahun ini. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Nurul Hafizah binti Mustafa, selaku Ketua Panitia Kimia. Di sini cikgu akan memberi sedikit maklumat tentang mata pelajaran kimia. Baik. Yang pertama, apa yang kamu akan belajar dalam mata pelajaran kimia? Kimia ini merupakan satu cabang sains yang mana akan belajar tentang bagaimana kita nak mengkaji struktur, komposisi, sifat bagi suatu jirim serta interaksi antara jirim tersebut. Baik. Kelas yang terlibat bagi mata pelajaran kimia adalah kelas sains STEM 1 dan STEM 2. Baik, seterusnya. Syarat untuk kemasukan ke aliran sains untuk mengambil mata pelajaran kimia. Kalau boleh cikgu nak pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains dan matematik. Itu sekurang-kurangnya kamu mendapat C bagi kedua-dua subjek tersebut. Satu lagi yang penting adalah minat. Sekiranya kamu berminat, bolehlah kamu mohon untuk ke aliran sains ini.
Okey, seterusnya, mengenai format kertas soalan peperiksaan. Okey, untuk mata pelajaran kimia, kita ada 3 kertas. Kertas yang pertama adalah soalan objektif. Kita ada 40 soalan objektif. Okey, kertas yang kedua, kita ada soalan struktur dan soalan esei. Kita ada 8 soalan struktur dan 3 soalan esei, tetapi pelajar hanya perlu menjawab 2 soalan esei sahaja. Dan kertas ketiga adalah tugasan amali, yang mana pelajar perlu menjalankan hands-on amali dan menjawab soalan amali tersebut. Okey, baik. Seterusnya, apa yang menarik bila kamu mengikuti kelas atau mata pelajaran kimia ini? Okey, dalam kelas ini, kamu akan terdedah dengan pelbagai eksperimen yang menarik, yang mana kamu perlu menjalankan eksperimen mungkin secara berkumpulan ataupun mungkin secara individu. Okey, selain daripada itu, kamu juga akan terlibat dengan PBL, iaitu Project Based Learning, dan juga PBD, Pentaksiran Bilik Darjah. Okey, baik, cikgu teruskan dengan bidang kerjaya yang memerlukan mata pelajaran kimia. Okey, yang pertama, doktor, yang kedua, jurutera kimia, yang ketiga, ahli sains, yang keempat, ahli farmasi, yang kelima, ahli botani, yang seterusnya, ahli nutrisi dan ahli teknologi makanan. Okey, banyak lagi sebenarnya kalau cikgu nak sebutkan di sini. Okey, akhir sekali, bagi pelajar-pelajar yang berminat untuk mengikuti aliran sains, cikgu harapkan pelajar-pelajar ini mestilah menunjukkan sikap yang positif seperti rajin berusaha, bersungguh-sungguh dan sentiasa mengikut arahan yang diberikan. Cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ialah Cikgu Nur Adina binti Adi, akan mengajar subjek elektif fizik bagi tahun 2021. Okey, antara kelayakan yang diperlukan untuk kamu memasuki subjek fizik ini adalah bahasa Melayu, sains dan matematik sekurang-kurangnya C. Okay, bagi sekolah kita, kelas yang terlibat untuk mengambil subjek fizik ini ialah kelas STEM 1 dan STEM 2. Antara bidang kerjaya yang boleh kamu ceburi dalam subjek fizik ini ialah dalam bidang teknologi, pendidikan, kejuruteraan seni bina dan komputer ataupun ICT. Mungkin kamu tertanya-tanya, apabila kamu ambil subjek fizik ni, kamu boleh kerja apa? Kamu boleh kerja cikgu, jurutera bangunan, jurutera binaan, contohnya, dan ahli fizik ataupun banyak lagi. Kalau kamu berminat untuk ambil subjek fizik ni, subjek fizik ni ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Kertas 1 dan kertas 2 akan diambil waktu peperiksaan nanti. Kertas 3 iaitu 2 tugasan amali yang dilakukan di dalam makmal. Akhir sekali, cikgu harap pelajar-pelajar yang ambil subjek ini akan bekerja keras untuk mencapai cita-cita kamu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama cikgu ialah Cikgu Siti Salmah binti Samsudin. Okey, mewakili Ketua Panitia Biologi. Kelas yang terlibat untuk biologi adalah kelas 4 STEM 1 lah. Okey. Kelayakan untuk kamu masuk ke kelas 4 STEM 1 ialah semasa di tingkatan 3, kamu mestilah cemerlang dalam 2 subjek yang utama, iaitu subjek sains dan matematik. Iaitu kamu mestilah mendapat sekurang-kurangnya C dalam 2 subjek tersebut. Okey, untuk pembahagian kertas pula, ada 3 kertas untuk subjek ini, iaitu kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Okey, untuk kertas 1 ada 40 soalan objektif, memberi markah 40 lah. Kertas 2 soalan struktur. Okey, kamu perlu jawab 11 soalan struktur, ada soalan wajib dan ada soalan pilihan. Dan juga kertas 3, kamu perlu menjalankan amali praktikal di dalam makmal. Okey, jadi ketiga-tiga kertas tu membawa markah 140 markah dan akan tutup menjadi 100 markah. Okey, untuk kerja khusus pula, subjek biologi 4 STEM 1, kamu wajib melaksanakan 21 eksperimen wajib sepanjang tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kemudian 2 PBL, Project Based Learning, iaitu projek lah, dan juga pelaksanaan PBD di dalam kelas. Dan seterusnya, apakah kejayaan-kejayaan yang kamu boleh ceburi bila kamu masuk ke kelas 4 STEM 1 ni? Ada banyaklah kejayaan. Contohnya dalam bidang perubatan, bidang penyelidikan, bidang pertanian, bidang pendidikan. Jadi kamu boleh jadi apa bila dah masuk kelas ni? Kamu boleh jadi doktor ataupun jururawat, saintis, guru biologi macam cikgu, ahli botani, ahli zoologi, ahli forensik dan lain-lain lah, ada banyak lagi. Okey, jadi cikgu berharap sesiapa yang memilih kelas 4 STEM 1 biologi
akan bersungguh-sungguh dan tidak berputus asa lah dalam menjalani PDP dalam kelas tersebut. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu Rosmara binti Awang Ahmad, KP Prinsip Perakaunan SMK Lunas. Okey, di sini cikgu nak cerita sikit berkaitan dengan subjek Prinsip Perakaunan. Okey, kamu hanya jumpa Prinsip Perakaunan ni masa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, untuk Prinsip Perakaunan, untuk masuk ke kelas Prinsip Perakaunan yang ditawarkan di sekolah kita untuk kelas 4 KM1 dan 4 STEM 2. Okey, untuk kelayakan, cikgu melihat subjek Bahasa Melayu dan juga Matematik yang sekurang-kurangnya kamu kena dapat C. Okey. Okey, selain daripada itu, untuk subjek perakaunan kita ada 3 paper. Okey, kertas 1, kertas 2 dan juga kerja khusus kertas 3. Okey, untuk kertas 1 macam biasalah, soalan objektif 40 soalan. Untuk kertas 2 kita ada soalan esei lah, esei penuh. Okey, dan untuk kerja khusus kita ada masa tingkatan 5. Tingkatan 4 kamu jangan risau, tak ada kerja khusus. Dan tajuk kerja khusus tu akan diberi pada bulan 3 semasa kamu di tingkatan 5. Okey, cikgu tahu untuk di Sekolah Menengah Lunas ni, subjek perakaunan sangat menjadi pilihan. Kerana apa? Yang pertama, dari segi kerjaya lah. Okey, untuk kerjaya akaun ni, okey, kita ada yang paling famousnya accounting lah. Orang sebut accounting. Okey, kita tahu itu kerjaya yang paling utama untuk pelajar yang nak ambil prinsip perakaunan. Okey, yang kedua, keradi akaun, juru audit, guru perakaunan, pensyarah perakaunan. Dan istimewanya subjek perakaunan, bila keluar sijil SPM, kita ada satu sijil tambahan iaitu sijil LCCI. Di mana untuk dapatkan sijil LCCI, kamu kena dapat sekurang-kurangnya C dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan SPM. Okey, itu saja. Terima kasih. Hello, hai. Okey, saya Cikgu Yu. Okey, cikgu rasa ramai kamu yang tahu lah cikgu sebab tahun 4 cikgu ajak geografi tingkatan 3. Okey, tahun ini cikgu juga akan ajak geografi tingkatan 4. Okey, so untuk hari ini cikgu akan terang beberapa perkara mengenai geografi. Satu, apa yang kamu akan belajar di tingkatan 4 dan 5. Okay, yang kedua, format peperiksaan. Dan yang ketiga, kerjaya dalam bidang geografi. Okey, yang pertama, apa yang kamu akan belajar dalam geografi? Okay, sama. Sebenarnya geografi tingkatan 4 dan 5 adalah kesinambungan daripada geografi tingkatan 1, 2 dan 3. Apa yang kamu belajar sama, tetapi lebih mendalam. Okey, iaitu geografi ni kita dapat bahagi pada 3 bahagian. 1, kemahiran geografi. 2, geografi manusia. 3, geografi fizikal. Okey, dan semua ini akan digabung jaringkan dan akan dikaitkan dengan isu alam sekitar. Okey, sebenarnya geografi ni adalah satu subjek yang paling mudah lah di tingkatan 4 dan 5 sebab kamu dah belajar di tingkatan 1 dan 2 dan 3. Okey, cikgu sentiasa ulang macam ni. Okey, dan yang beza sikitnya adalah dari segi format peperiksaan. So, kita ada 2 kertas. Okey, kertas 1, objektif 40 soalan. Masa 1 jam 15 minit jawab semua soalan. Okay, kertas 2, soalannya berbentuk struktur dan esei. Kamu pun pernah buat dah soalan struktur dan esei di tingkatan 3. Okey, so masa 2 jam 30 minit. Apa yang diuji ialah apa yang kamu belajar di tingkatan 4 dan 5. Okey, dan jika kamu ada pengetahuan tentang apa yang kamu pelajari di tingkatan 1, 2 dan 3, ini adalah amat berguna. Sebenarnya geografi ini tak payah baca buku. Yang penting masa cikgu terang dalam kelas, kamu bagi perhatian. Kemudian apa kerja yang cikgu bagi, kamu buat. Cikgu garanti 100% mesti sekurang-kurangnya dapat D. Kalau kamu rajin sikit, kamu boleh dapat C dan B. Kalau kamu bagi usaha yang lebih baik, boleh dapat A. Sejarah, okey, sejarah peratus lulus SPM di sekolah kita tak pernah kurang daripada 80% lulus. Okey, maksudnya kalau 10 orang ambil, 8 orang akan lulus. 2 orang tu yang tak boleh lah, dia tak mau tolong diri sendiri, cikgu pun tak boleh tolong lah. Okey, kriteria pemilihan pelajar untuk ambil subjek elektif ni senang saja. 1, rajin. 2, nak belajar. Okey, yang ketiga, okey, kriteria khusus lah. Cikgu akan lihat PBD kamu. Okey, terutamanya kerja lapangan. Sebab kerja lapangan memang wajib kena buat di tingkatan 4 dan 5. Dan satu lagi kriteria ialah nak tengok pelibatan kamu dalam PDPR masa cuti. Okey, apa pentingnya kamu belajar geografi? Now, what can you do with geography? Cikgu bagi 5 perkataan. Everything has to do with geography. Apa yang ada di sekitar kita, semuanya ada kaitan dengan pengetahuan geografi. Kita guna pengetahuan geografi dari segi bila kita nak buat sebarang keputusan. Macam bila kerajaan nak buat dasar. Okey, untuk pembangunan ekonomi, kependudukan, okey, untuk pengurusan sumber. Malah kita bila nak mulakan bisnes, nak mulakan perniagaan, kita juga perlu menggunakan pengetahuan geografi. So geografi ini amat penting dan kebanyakan universiti menawarkan kursus
yang melibatkan geografi. Antaranya ialah kajian tentang geografi sumber, geografi lautan, geografi ekonomi, geografi kawasan, geografi politik, okey, dan banyak lagi lah. Dan kejayaannya memang amat berpotensi dan amat luas. Okey, dan bagi mereka yang berminat, yang dah masuk kelas 4 jom, cikgu akan bagi maklumat yang lebih teliti lagi lah, lebih jelas. Okey, macam contohnya di sini. Okey, kita tengok perancangan bandar moden ini melibatkan pengetahuan geografi. Okey, dan pengetahuan alam sekitar, kajian tentang ruang. Pendek kata, semua perkara okey yang ada kaitan dengan kita adalah berkaitan dengan geografi. Okey, bila kamu belajar geografi, kamu belajar semua perkara. Okey. Selamat pagi, saya Cikgu Anandan yang mengajar ekonomi untuk tingkatan 4 dan 5. So, ekonomi adalah mata pelajaran elektif untuk pelajar tingkatan 4 dan 5. Bagi tingkatan 4, ekonomi ditawarkan hanya kepada pelajar-pelajar 4 KM2, iaitu dalam pakej yang kelima. Para pelajar boleh rujuk pakej yang kelima. Dia ada pilihan untuk mata pelajaran ekonomi. Mata pelajaran ekonomi tidak ada kerja kursus, tapi format peperiksaannya adalah ada kertas 1, soalan objektif, 40 soalan objektif, dan kertas 2, bahagian A, soalan struktur, bahagian B, soalan AC. Kena jawab bahagian A dan bahagian B. Pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran ekonomi boleh melanjutkan pelajaran di tingkatan 6, di kolej matrikulasi, politeknik dan di universiti. Pelajar-pelajar yang berminat boleh memilih pakej ini. Syaratnya kena lulus peperiksaan matematik di peringkat PT3. Kemudian dia ada 2 buku teks. Boleh nampak di sini 2 buku teks akan dibekalkan kepada kamu untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 nanti. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Emilia binti Madazali diberi tanggungjawab untuk mengajar subjek tasawuf Islam bagi tahun 2021 bersama dengan Ustazah akan dibantu oleh Ustaz Khairul Safi. Jadi pelajar, sedikit pendedahan untuk pelajar-pelajar yang berminat untuk mengambil subjek elektif tasawuf Islam tingkatan 4 bagi tahun 2021. Apa yang perlu anda ambil tahu, ya, pastikan anda antara pelajar yang layak untuk mengambil subjek elektif ini. Kelayakannya mudah, tak payah, ya. Pastikan anda adalah seorang pelajar yang berminat dalam subjek pendidikan Islam, selalu dapat keputusan yang cemerlang di dalam kertas pendidikan Islam, sekurang-kurangnya dengan pencapaian grade D, ya. InsyaAllah anda boleh apply untuk elektif tasawuf Islam di tingkatan 4. Untuk pelajar-pelajar yang gagal kertas pendidikan Islam dan juga gagal dalam kertas bahasa Melayu, pelajar ini sama sekali Ustazah tak cadangkan untuk anda apply elektif tasawuf Islam. Okey, apa dia tasawuf Islam? Tasawuf Islam ini adalah satu mata pelajaran yang akan memberi nilai tambah untuk kamu dapat kredit bagi kamu menyambung pelajaran di IPT nanti, ya. Kertasnya adalah kertas 5226/1, ya. Kalau tahun-tahun sebelum ini kertas tasawuf Islam ada 2 kertas. Kertas 1 yang membawa 40 markah dan kertas 2 100 markah, 140, ya, 140 markah. Tapi untuk silibus baru KSSM, anda adalah antara pelajar yang istimewa yang mana agihan untuk kertas cuma 1 saja. Kertas 1 tasawuf dengan masa 2 jam setengah. Bahagian A cuma ada 20 markah dan bahagian B dengan agihan 80 markah. Dengan masa 2 jam setengah, 1 saja paper tasawuf Islam yang kamu akan duduki di CJ Pelajaran Malaysia, ya. Jadi untuk laluan kerjaya bagi subjek tasawuf Islam, selain daripada pekerjaan-pekerjaan accountant ke, guru ke, apa sahaja pekerjaan, boleh tasawuf Islam boleh menjadi subjek yang menjadi kredit tambahan untuk kamu menyambung pelajaran dan berkejaya selepas tamat menduduki kertas ini di peringkat universiti pun ada, ya. Jadi tasawuf Islam ni bukan satu subjek yang sukar untuk anda skor, kerana jika anda boleh membaca, anda minat dan selalu dengan buat ulang kaji, insyaAllah dia boleh menjadi subjek yang boleh membantu anda kredit di dalam subjek elektif, ya. Jadi Ustazah seru sekali lagi, pastikan anda layak, minat dalam pendidikan Islam, lulus dalam bahasa Melayu, bolehlah daftarkan diri anda sebagai salah seorang calon untuk apply elektif di dalam tasawuf Islam di dalam SPM. Okey, Ustazah rasa itu saja penerangan secara ringkas. Ya, insyaAllah Ustazah menyeru sekali lagi kepada pelajar-pelajar yang berminat dengan kertas tasawuf Islam, sila daftarkan diri anda untuk menjadikan subjek ini sebagai satu subjek elektif untuk SPM anda. Terima kasih.
selamat sejahtera. Saya Puan Dewani, Ketua Panitia Perniagaan, akan memberi taklimat berkaitan dengan perniagaan salah satu subjek elektif tingkatan 4 dan 5. Okey, mula-mula kita nak lihat apakah objektif mata pelajaran perniagaan ini. Okey, objektif perniagaan ialah membina pengetahuan dan kemahiran murid untuk menimbulkan minat ke arah perniagaan. Kemudian membangun idea dan membina kesediaan murid sebagai persediaan untuk memulakan perniagaan. Ini semua berkaitan dengan perniagaan. Bila you ambil perniagaan, objektif dia ialah kamu akan buat perniagaan. Standard kandungan tingkatan 4 mata pelajaran perniagaan ialah ada 2 tajuk besar, iaitu tujuan perniagaan dan organisasi perniagaan. Okey, dalam tajuk pertama ada 2 bab, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan, dan bab 2 trend semasa dalam perniagaan. Okey, tajuk kedua pula ada 2 bab juga, penetapan visi misi objektif perniagaan, dan bab 4 bahagian-bahagian fungsian utama dalam perniagaan, organisasi perniagaan. Manakala standard kandungan tingkatan 5 ada 2 tajuk yang besar, iaitu sumber perniagaan dan usaha niaga. Seterusnya, format peperiksaan bagi mata pelajaran perniagaan adalah ada 3 paper. Okey, kertas pertama kertas objektif, aneka pilihan, dan kertas 2 ujian objektif, dan kertas 3 ialah kertas projek. Di mana ajaran untuk kertas objektif 40 markah. Kemudian kertas 2 ialah 100 markah dan kertas projek 80 markah. Okey, mengapa pelajar perlu mengambil mata pelajaran perniagaan? Okey, mereka akan membangunkan diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Yang pertama, yang penting sekali ialah meningkatkan pendapatan diri dan keluarga. Okey. Kemudian meningkatkan pendapatan negara. Kemudian membangunkan agama dan sebagainya. Okey, kelayakan pelajar yang hendak ambil mata pelajaran perniagaan ialah mereka ada minat dalam perniagaan. Nanti akan menjadi seorang peniaga yang berjaya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu Rashikin binti Ismail selaku guru mata pelajaran pendidikan seni visual dan merupakan salah satu mata pelajaran elektif di Sekolah Menengah Kebangsaan LUNAS. Cikgu akan terangkan secara umum tentang mata pelajaran pendidikan seni visual. Baik, mata pelajaran ini mempunyai 3 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Baik, kertas 1 dan kertas 2, kita ataupun kamu akan duduki peperiksaan semasa peperiksaan SPM yang sebenar. Baik, kertas 3, kamu akan menghasilkan folio, iaitu bermula pada bulan Februari sehingga Julai. Baik, kerja khusus ini merupakan kerja khusus yang wajib kamu perlu siapkan. Sekiranya kamu tidak menyiapkan, kamu dikira tidak hadir walaupun kamu telah memiliki peperiksaan yang sebenar untuk kertas 1 dan kertas 2. Baik, ini salah satu contoh kerja khusus yang kamu akan buat, di mana kamu perlu menyiapkan 1 portfolio, kemudian 1 produk. Baik, produk ini bergantung kepada soalan yang kamu pilih, sama ada seni halus, komunikasi visual ataupun kraft tangan. Harapan cikgu bagi pelajar yang mengambil mata pelajaran pendidikan seni dapat memberi komitmen yang tinggi untuk menyiapkan kerja khusus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizah binti Hamidun, guru PBMA SMK LUNAS. Okey, seperti yang semua maklum, sekolah kita ada menawarkan program PBMA, iaitu program vocational menengah atas, kursus pembuatan dan penyediaan makanan. Okey, tak semua sekolah ada program ni, tapi sekolah kita ada. Okey, program PBMA pembuatan dan penyediaan makanan ni berbeza dengan subjek elektif yang lainnya. Okey, untuk program PBMA pembuatan dan penyediaan makanan ni, kita ada menawarkan 3 subjek SPM, iaitu BM Bahasa Melayu, BI Bahasa Inggeris dan juga sejarah. 3 subjek SPM. Kemudian kita ada 2 subjek mata pelajaran MPAK, iaitu mata pelajaran aliran kemahiran, pendidikan Islam dan juga matematik. Okay, apa dia subjek aliran MPAK ni? Aliran MPAK ni maksudnya pelajar akan belajar subjek pendidikan Islam dan matematik basic sahaja. Standard tingkatan 3 sahaja. Jadi mudah berbanding matematik dan pendidikan Islam bagi tingkatan 4 dan 5 yang lain. Baik, yang paling penting kita ada modul kemahiran pembuatan dan penyediaan makanan untuk mendapatkan sijil kemahiran tahap 2 apabila habis tingkatan 5 nanti. Sijil SKM2 ni adalah sijil yang diiktiraf oleh Badan Pentauliahan yang diiktiraf di peringkat tempatan dan antarabangsa. Baik, laluan bagi pelajar-pelajar PBMA ini dengan berbekalkan sijil SPM, BM, BI sejarah dan juga sijil SKM2 dan penyata slip MPAK, pelajar-pelajar boleh menyambung pelajaran ke kolej komuniti, politeknik,
ILKA iaitu Institut Latihan Kemahiran Awam atau ILKS Institut Latihan Kemahiran Swasta, ataupun pelajar-pelajar boleh bekerja ataupun menjadi usahawan. Baik, nampak mudah kan? Tapi untuk pemilihan pelajar PVMA, cikgu sangat menitik beratkan tentang calon mestilah sihat tubuh badan dan tiada sebarang kecederaan atau sejarah penyakit lampau yang menghadkan pergerakan untuk kerja-kerja amali dan kerja-kerja praktikal. Kerana PVMA, pembuatan dan penyediaan makanan memerlukan pelajar untuk berdiri melakukan aktiviti amali selama sekurang-kurangnya 3 jam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Zulaikha Atika binti Muhammad Zamani. Saya akan mengajar subjek Landscape dan Nursery. Untuk subjek Landscape dan Nursery, kita ada 2 orang tenaga pengajar. Yang pertama saya akan mengajar subjek ini di tingkatan 4, dan yang kedua adalah Cikgu Zanaria. Cikgu Zanaria akan mengajar subjek ini di tingkatan 5. Untuk bagi pelajar yang berminat untuk memilih subjek Landscape dan Nursery sebagai elektif kamu, antara syarat-syarat kelayakan adalah yang pertama, kamu sekurang-kurangnya mestilah lulus subjek PM, RBT dan juga matematik. Yang kedua, kamu tiada masalah kesihatan, contohnya asma yang kronik ataupun sakit jantung sebab subjek ini melibatkan amali. Yang ketiga, kamu tiada rekod disiplin. Dan yang keempat, yang paling penting, kamu tiada masalah konten tegak. Subjek ini melibatkan kerja khusus amali. Okay, di tingkatan 4 kita ada 5 kerja khusus amali yang kita panggil modul pentaksiran, dan di tingkatan 5 kita ada 5 modul pentaksiran juga, 5 kerja khusus amali. Makanya keseluruhan adalah 10 kerja khusus amali yang kamu wajib lakukan di peringkat sekolah. Bentuk soalan peperiksaan dalam SPM, kita ada kertas 1 dan kertas 2 bagi subjek Landscape dan Nursery. Kertas 1 kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A kita ada 15 soalan struktur dan bahagian B kita ada 4 soalan esei. Seterusnya kertas 2 kita laksanakan di peringkat sekolah. Kertas 1 ujian bertulis, kertas 2 kita laksanakan di peringkat sekolah. 10 modul pentaksiran ataupun 10 kerja amali yang kamu buat tadi di peringkat sekolah. Mungkin kamu tertanya-tanya antara skop pekerjaan dalam bidang yang berkaitan dengan landscape dan nursery. Okey, contohnya cikgu beri contoh. Yang pertama, mereka bentuk landscape. Yang kedua, tenaga pengajar. Kamu boleh jadi tenaga pengajar bagi subjek landscape dan nursery. Yang ketiga, mereka bentuk landscape. Dan yang keempat, kemungkinan kamu boleh jadi token nursery. Siapa tahu? Bagi pelajar yang berminat, satu saja pesanan cikgu, jangan punting. Sebab subjek ni melibatkan kerja khusus. Jika kamu punting, akan ada masalah untuk kita berdua. Makanya itu saja. Sekian, terima kasih. வணக்கம் மாணவர்களே, எப்படி நலமா இருக்கீங்களா? வடிவம் 4ல நீங்க வந்திருக்கீங்க. சரி, இந்த ஆண்டு தமிழ் பாடம் வந்து கேஎஸ்எஸ்எம் முறையில் சென்ற ஆண்டே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த கேஎஸ்எஸ்எம் முறையில் வந்து பழைய மாதிரி 2 தாட்கள் இருக்கின்றன. தாள் 1, தாள் 2. தாள் 1 வந்து 1 மணி நேரம் 45 நிமிடங்கள். அதாவது வந்து 1.25 மணி நேரம், 1 மணி நேரம் 15 நிமிடம் வந்து கட்டுரை தலைப்பு கொடுப்பாங்க. சென்ற காலத்தில் வந்து 6 கட்டுரை தலைப்பு கொடுத்தாங்க. ஆனால் இனிமேல் உங்களுக்கு 6 கட்டுரை வராது, 3 கட்டுரை தான் கொடுப்பாங்க. முதலாவது கட்டுரை பொது கட்டுரை, அதாவது இப்போ நூல் நிலையம், தண்ணீர் அப்படின்னு ஏதாவது பொதுவாக கொடுப்பாங்க. இரண்டாவது கட்டுரை வந்து வாதித்தல் இதெல்லாம் அதில் போட்டுருவாங்க. மூன்றாவது வந்து சிறுகதை. ஓகே, சிறுகதை. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அறிக்கையெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அறிக்கையெல்லாம் எங்கே வரப்போகுதுனாக்கா முதலாவது பகுதியில். ஓகேங்களா? முதலாவது பகுதியில் 30 நிமிடத்துக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு பகுதி வரும்னாக்கா அறிக்கை, இதெல்லாம் வந்து அங்கே போட்டாங்க. உரையாடல், அறிக்கை, வர்ணனை இதெல்லாம் வந்து அங்கே போட்டாங்க. சரிங்களா? இது வந்து தாள் 1. தாள் 2ல் வந்து 4 பாகியம் இருக்கு, 4 பகுதிகள். ஓகே, முதலாவது பகுதிகள் வந்து படங்கள் அல்லது வந்து புள்ளி விவர பட்டியல் இதெல்லாம் கொடுத்து உங்களை வந்து முக்கியமான கருத்துக்கள், சிறப்புகள், சாதனைகள் இதெல்லாம் எழுத சொல்லுவாங்க. இரண்டாவது பாகியம் Bல வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு தலைப்பு கொடுத்து ஒரு கருத்துணர்வு பகுதி கொடுத்து உங்களை வந்து அதுக்கு ஒட்டிய ஒரு 5-6 கேள்விகள் கொடுப்பாங்க. அடுத்ததாக வந்து Cல வந்துட்டு ஒரு கவிதை, பிறகு வந்து ஒரு சிறுகதை கொடுப்பாங்க. Dல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலக்கியமும் இலக்கணமும். இலக்கியம் வந்து செய்யுள், பழமொழி, திருக்குறள் இதெல்லாம் பற்றி கேள்விகள் வரும். அடுத்தது இலக்கணம் வந்து இலக்கணம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள். சரிங்களா?
சரிங்க. பிறகு வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் முழுமையான அந்த பவர் பாயிண்ட் வந்து உங்களுடைய தமிழ் குரூப் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்ட பிறகு நான் அதில் போடுறேன். ஸோ நீங்கள் அதை தொடர்ந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இது தொடர்ந்து மேல் விவரம் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும்னாக்கா அந்த குரூப்லேயே நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? நன்றி, வணக்கம்.大家早上好。现在呢是轮到华文科。那么呢，我先跟中四学生说，华文科呢每一班我们都会开办华文科，所以呢，中三的学生上来了中四之后，我们呢会继续呢修读华文科。那么呢，现在华文科呢来到了 SPM， 那么我们有新的格式，所以呢我再重复一次，现在每一班我们都有开办华文科，所以呢不管你读哪一班的话，都可以修读华文。好，现在我们看一下 SPM 的那个格式，先跟大家介绍一下。首先我们有3章事件，那么呢事件1呢最主要呢就是作文和应用文，那么呢有事件2，那么事件2呢就是呢有概述、有现代文还有古文。那么呢，还有这个第3章的事件呢，事件3，那么呢，最主要是口试。那么呢，这个是呢用分组进行的，所以这个呢是呢也是呢由外面的老师来给你们做口试，定你们的分数。所以呢，这3章加起来的话呢，总分呢是230分。所以呢，现在呢读华文呢，你们呢除了是自己的母语是我们的责任，那么呢也不要忘记，现在华文呢价值呢很高，所以希望呢大家呢继续修读我们的华文。好，谢谢大家。Salam sejahtera, saya Cikgu Baladewa, kaunselor anda. Pertama sekali, saya mengucapkan tahniah kepada pelajar tingkatan 4 yang berjaya memasuki alam sekolah menengah atas yang sekarang ni kita jumpa dalam alam maya. Pertama sekali, saya ingin menekankan dalam program orientasi untuk pelajar tingkatan 4, memastikan kamu memilih pakej yang sesuai untuk diri anda, mengikut cita-cita pelajar, mengikut keputusan ujian psikometrik. Jadi, anda pilih pakej yang sesuai dengan diri anda. Jangan sekali-kali kamu pilih pakej mengikut kawan. Okay? Jadi pastikan anda pilih pakej mengikut kemauan kamu dan juga mengikut cita-cita anda. Sekiranya kamu ada apa-apa masalah, kamu boleh menghubungi kami, saya ataupun Cikgu Wan Waihati. Kami sentiasa bersedia untuk membantu anda. Yang penting di sini, untuk alam menengah atas ni, peperiksaan SPM kamu akan hadapi dan juga ia akan menjanjikan masa depan yang cerah untuk anda. Jadi, pastikan anda dari awal memberi tumpuan dan juga pastikan anda berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Kami, Unit Counselling, sentiasa bersedia membantu anda untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama Cikgu Wan Hayati binti Wan Abdul Halim. Cikgu merupakan guru bimbingan dan kaunseling kepada semua pelajar tingkatan 4 tahun 2021. Cikgu berharap agar semua dapat membuat pemilihan pakej tingkatan 4 dengan tepat. Pelajar perlu mengambil kira minat kerjaya, kebolehan dan juga potensi diri pelajar. Selain itu, tahap pencapaian iaitu prestasi akademik. Jika ada persoalan atau keliru dalam membuat pemilihan pakej tersebut, bolehlah menghubungi cikgu ataupun Cikgu Baladewa, juga merupakan guru bimbingan dan kaunseling untuk mendapatkan bimbingan dan juga nasihat. Akhir sekali, selamat menjalani PDPR di rumah masing-masing terlebih dahulu dan sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.